Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 3 hari bulan 8 2022 bersamaan 5 Muharram 1443 Hijrah. Anda bersama-sama saya Nur Aisyah Mustafa sebagai perantara untuk siaran langsung dari laman Facebook Hospital Pakar Anur. Bersempena Minggu Penyusuan Bayi yang disambut sepanjang minggu ini dari 1 hingga 7 Ogos 2022. Kami bawakan untuk anda siaran langsung bersempena Breastfeeding Week 2022. Bersama-sama saya pada hari ini yang akan mengupas topik pada hari ini ialah pakar perbidanan dan sakit puan Hospital Pakar Anur Dr. Wan Noriza Wan Musa. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Okay, terima kasih doktor. Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus saja bersama Dr. Wan Noriza. Okey doktor, topik kita hari ini ialah cabaran penyusuan susu ibu bagi wanita yang bekerjaya. Semalam telah disentuh tentang kebaikan susu ibu untuk anak-anak dan ibu bapa. Soalan saya yang pertama doktor, bagi ibu yang bekerja, apa persiapan yang perlu dilakukan dari awal mengandung? Kalau doktor boleh rangkum persediaan dari segi mental, fizikal, peralatan, silakan doktor. Penyusuan susu ibu ini sebenarnya bukanlah mudah seperti yang dijangka oleh banyak pihak lah. Sebenarnya banyak cabaran yang ibu-ibu akan hadapi untuk menyusukan bayi beliau. Cumanya untuk bagi ibu-ibu yang bekerja, cabaran ini adalah lebih hebat lah. Okey. Untuk ibu-ibu yang bekerja ni, mereka ni memerlukan persiapan yang agak rapi lah. Basically sebelum mengandung sudah ada persiapan, selepas bersalin juga beliau perlu meneruskan persiapan tersebut lah. Bagi ibu-ibu yang bekerja, semasa mengandung beliau mestilah mempunyai mencari ilmu lah, maksudnya mencari kebaikan dia. Ada ilmu lah untuk menyusu sebelum bermula tu. Ya, betul. Dia mesti carilah apakah kebaikan dan keburukan susu ibu itu sendiri, supaya beliau tu yakin susu ibu itu adalah susu yang terbaik untuk anaknya. Kalau dia sendiri tak yakin yang susu itu adalah susu yang terbaik, jadi dia macam 50-50. Jadi dia rasa susu formula pun tak apa, susu ibu pun tak apa. Jadi peluang untuk dia meneruskan penyusuan tu adalah lebih rendah lah compare dengan ibu-ibu yang bersedia. Untuk ibu-ibu ini, beliau mesti ada sokongan. Dia kena beritahu lah dia punya majikan, rakan-rakan, suami dan keluarga yang dia ingin untuk meneruskan penyusuan susu itu apabila dia bekerja. Doktor sendiri kan antara wanita berkerjaya, apa cabaran doktor sebagai wanita berkerjaya yang menyusukan anaknya sepenuhnya doktor? Apa antara cabaran-cabaran masa kini? Sebagai wanita berkerjaya, cabaran utama yang kita akan hadapi lah, terutama saya sebagai doktor, adalah kekangan masa. Kekangan masa ini menyebabkan kita tidak dapat memerah susu dengan sekerap yang kita mahu. Selalunya kekerapan pemerahan susu yang digalakkan adalah 2 hingga 3 jam sekali. Iaitu dalam masa 8 jam kita bekerja tu, kita perlu memerah lebih kurang 3 kali. Tapi disebab kekangan masa ni, jadi kita tak sempat memerah susu pada waktu yang ditetapkan. Bila kita tak dapat memerah susu pada waktu yang ditetapkan, payudara kita akan jadi bengkak. Bila payudara kita bengkak, jadi penghasilan susu pada akan datang itu akan semakin berkurang. Sebab tu ibu-ibu bila bekerja dia akan tanya kita, kenapa akan tanya doktor, kenapa susu saya makin berkurang walaupun saya perah susu. Tapi sebenarnya bila time dia perah tu ialah bila buah dada dia dah bengkak. Jadi bila buah dada dah bengkak, memang pengeluaran susu tak akan berkurangan. Jadi kita galakkan ibu-ibu yang nak menyusu ikut time untuk memerah susu tu dan perah sebelum payudara itu bengkak. Jadi pengeluaran susu tu akan sentiasa bertambah. Satu, nombor dua ialah letih. Bila kita bekerja, kita kan letih. Jadi bila kita letih, kita akan kurang menyusu. Jadi inilah bila suami peranan suami tu penting lah untuk menyokong kita di rumah. Ya, okey. Jadi at least suami boleh jaga anak yang lain. Jadi kita dapat rehat dengan bayi, menyusu. Suami boleh tolong basuhkan pinggan ke, buat apa-apa yang ringan lah. Sama-sama membantu. Ya, 50-50 lah, okey.
kita nak menjadikan penyusuan susu ibu, kita perlu ada sokongan. Okey doktor, untuk yang bekerja ni, adakah perlu mereka membuat stok susu seawal dalam pantang? Macam mana doktor? Okey, stok susu dalam pantang sebenarnya digalakkan. Okey, especially pada ibu-ibu yang susu dia banyak. Ada ibu yang susu dia cukup-cukup je untuk baby menyusu. Ada ibu yang rajin mengosongkan payudara dia, maksudnya baby menyusu, dia pump, jadi susu dia sentiasa banyak. Ibu-ibu yang ni boleh memulakan penyimpanan susu dalam pantang. Sebenarnya pengeluaran susu ni adalah bergantung kepada banyak mana bayi menyusu. Dia Supply and demand. yes, lah. supply and demand punya dia punya teknik tu lah. Jadi kalau baby banyak demand, supply tu banyak. Macam kilang, kalau kilang tu mengeluar kain, tak ada orang beli, dia tak akan keluarkan lagi kan. Sama juga dengan breast. Breast kita lah. Jadi boleh mulakan daripada dalam pantang. Sekiranya tak sempat lah, ibu-ibu yang macam elok-elok je susu dia. Jadi ibu-ibu ini kena mulakan lebih kurang 2 minggu lah sebelum sebelum dia mula bekerja, ya. Pump susu tu biasa kita galakkan mula-mula sekali. Lepas 3 hari tu tambahlah kepada 2 kali dan ketiga kali. Sebanyak mana yang kita rasa kita akan pump susu semasa bekerja lah. Okey, biasanya kita galakkan ibu start pump susu mungkin setengah jam sebelum anak nak menyusu. Kalau misalnya susu dia masih ada, dia boleh direct feeding. Selepas dia pump, simpan susu yang dipump tu dalam peti ais lah. Sekiranya susu dia hanya mencukupi yang dia pump tu, jadi bagi bayi menyusu apa yang dipump. Okey doktor, boleh terangkan secara ringkas lah macam mana wanita berkejaya ni boleh simpan stok susu, dan adakah khasiat susu yang dibekukan tu masih sama doktor? Penyimpanan susu ni bagi wanita berkejaya, kalau misalnya di pejabat dia tak ada peti ais, jadi dia boleh simpan di dalam ice box tapi dalam ice box tu mesti ada ice pack dan juga ataupun ice brick lah. Jadi untuk penyimpanan sejauh ini, susu tu masih boleh bertahan selama 24 jam. Sekiranya ibu perah dan nak terus ibu nak terus bagi bayi, boleh letak di suhu bilik, dan susu ini boleh digunakan dalam masa 4 jam. Kalau ibu tak nak bagi bayi dalam masa 4 jam, baik simpan terus di dalam fridge, sama ada fridge sejuk beku ataupun fridge sejuk saja. Kalau ibu simpan dalam fridge sejuk saja, boleh simpan selama 24 jam lah. Tapi kalau fridge sejuk beku, boleh simpan selama 3 hingga 6 bulan, bergantung pada jenis fridge lah. Okey, dan khasiat susu itu tetap sama, tidak berubah, melainkan cara ibu memanaskan susu tu, memanaskan susu tu semula selepas disejukkan salah. Contoh, ibu letakkan susu tu panaskan dalam air menggelegak ke, ataupun terus panaskan dalam microwave ke, itu akan menyebabkan protein dalam susu tu dinaturalisasikan. Okey, jadi khasiat dia jadi tidak samalah. Okay, doktor, ada antara ibu-ibu ni yang dah usaha dah ni, dah cuba dah sedaya upaya, tapi dikatakan susu dia kurang. So macam mana nak atasi benda tu? Seperti yang macam mana dia nak tahu sebenarnya baby tu sebenarnya dah cukup dah air susu tu sebenarnya? Okey. Sebenarnya susu yang kurang ni adalah disebabkan oleh kurangnya kekerapan kita menyusu. Lebih banyak kita menyusu dan mengosongkan payudara, lebih banyak pengeluaran susu. Jadi sebenarnya ibu tu kena tengok balik, kenapa susu dia kurang. Mungkin dia kurang kerap. Selalunya kita galakkan mengosongkan payudara tu dalam 2 hingga 3 jam sekali. Kalau payudara dia selepas bayi menyusu masih penuh, dia boleh perah lagi supaya pengeluaran tu akan bertambah. Kalau misalnya susu kita banyak, kalau baby tu berat ni menaik seperti biasa, kencing dia 8 kali sehari, 6 hingga 5 ke 6 kali sehari, dia buang yang besar dalam 2 ke 3 kali sehari, maksudnya biasanya susu tu mencukupi. Dia menangis tak semestinya sebab dia kurang susu, mungkin sebab dia sakit perut, mungkin sebab dia nak dipegang. Okey, baby biasanya walaupun baby menyusu ni kita kena bagi kerap sebab dia asyik minta. Jadi kita ingat tak cukup. Sebenarnya sebab penghadaman susu badan ni
adalah cepat. Jadi baby cepat lapar. Kalau macam kita bagi susu formula, penghadaman dia lambat. Jadi baby lambat lapar. Kita ingat dia kenyang kan? Tapi sebenarnya itulah proses dia. Masalah-masalah seperti bengkak susu, putih mereka, luka ni antara cabaran-cabaran lah yang buat mak-mak ni down untuk menyusukan anak. Okey. Apa yang boleh dilakukan doktor untuk mengatasi benda-benda ni? Sebenarnya masalah-masalah penyusuan ni agak kerap lah untuk ibu bekerja ataupun ibu tak bekerja. Jadi satu benda yang ibu kena pastikan untuk mengelakkan masalah yang berlaku ialah teknik pelekapan tu. Pelekapan tu mesti betul. Kalau bayi tak melekap dengan betul, boleh dapat nipple nipple sore, nipple crack. Okey, bila susu tak keluar dengan baik sebab pelekapan tak betul, jadi breast bengkak. Ya, jadi pertama penting pelekapan yang betul. Nombor 2 yang pentingnya ialah kekerapan. Kekerapan mesti at least 2 hingga 3 jam sekali. Ya, okey. Jadi bila 2 hingga 3 jam sekali, breast kita tak bengkak, baby dapat melekap dengan baik. Jadi kuranglah masalah-masalah lain. Kalau misalnya nampak breast kita masih bengkak selepas baby menyusu, perah untuk kosongkan breast tu. Jadi kita tak adalah dapat breast bengkak, nipple sore, dan benda-benda infection dan sebagainya lah. Okey, nasihat doktor lah kepada ibu-ibu di luar sana yang memang berniat untuk meneruskan penyusuan bayi sehingga 2 tahun, doktor. Okey. Terutamanya yang berkejaya lah. Bagi ibu-ibu ini, yang pentingnya nombor 1 dia mesti ada ilmu lah. Ilmu kenapa breastfeeding tu adalah susu yang terbaik untuk bayinya. 1, dia kena tahu kenapa dia kena tahu cara menambahkan susu, macam mana cara untuk tidak mengurangkan susu, macam mana nak memerah susu dengan betul, macam mana teknik penyimpanan susu dan pengendalian susu perahan. Okey. Lepas tu ibu tu mesti yakinlah susu ini adalah memang susu yang terbaik untuk bayinya. Jadi dia akan yakin untuk meneruskan penyusuan. Kalau dia kurang yakin, jadi susah sikit untuk meneruskan penyusuan tu dengan baik dan sehingga 6 bulan dan sehingga 2 tahun. Yang lain dia sokongan majikan. Itu kena tekankan, doktor. Sokongan majikan. Sokongan suami, okey. Suami sangat penting untuk membantu ibu-ibu ini mengurangkan stres, okey, mengurangkan kepenatan, ya. Jadi balik dia boleh menyusu. Majikan sangat penting untuk menyediakan tempat yang mesra. Tempat untuk untuk ibu memerah susu, untuk ibu membersihkan pam susu. Fridge untuk ibu menyimpan susu. Lepas tu masa lah, majikan perlu faham yang ibu ni setiap 2 atau 3 jam perlu berhenti selama 30 minit untuk at least mengepam susu. Okey. Jadi kepada anda di luar sana, gali ilmu untuk memastikan program perjalanan penyusuan anda tercapai sehingga sekurang-kurangnya 6 bulan atau maksimum 2 tahun. Okey, Datuk, terima kasih untuk masa doktor hari ini. Semoga perkongsian kita hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Titisan susu ibu, pengikat kasih sepanjang hayat. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam manis untuk anda. Terima kasih, doktor.